Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang ada menonton video-video saja sejak sekian lama akan didapati dalam beberapa video apabila saya menyentuh tentang solat berjamaah, apabila saya menyentuh tentang peranan seorang imam, saya seperti atau seolah-olah marah kepada imam. Okay? Dan ini memang saya tidak sembunyi-sembunyi. Saya ada kalanya memang marah kepada imam, kerana bagi saya seorang imam apabila dia berdiri di hadapan, dia patut tahu hukum-hukum fiqh tentang peranan dia sebagai seorang imam dan juga adab-adabnya. Meskipun para imam ini alhamdulillah bacaan mereka bagus, hafalan mereka bagus, suara mereka merdu, tetapi mereka juga perlu mengetahui hukum-hukum dan adab-adab solat berjamaah, khasnya dalam peranan mereka sebagai seorang imam. Dan perkara ini juga saya telah pun highlight ataupun utarakan dalam sebuah video baru-baru ini yang berjudul peringatan dan tips kepada imam solat. Yang dimasukkan dengan peringatan ialah saya membacakan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bahawa apabila imam itu solat dengan cara yang menyebabkan makmum itu tidak dapat menyempurnakan solat mereka dengan baik, dosa ataupun kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan itu ditanggung oleh imam. Hadis-hadisnya sila rujuk dalam video saya sebelum ini yang berjudul peringatan dan tips kepada imam solat. Link saya bagi di dalam kotak description. Meskipun imam yang menanggung kesalahan-kesalahan makmum ataupun kekurangan-kekurangan makmum disebabkan oleh imam yang tidak tahu adabnya, tetapi perkara ini menyebabkan sebahagian orang keberatan untuk menghadiri solat berjamaah. Mereka kata solat berjamaah menjadi terkejar-kejar, menjadi tidak khusyuk, Al-Fatihah, surah Fatihah tidak dapat dibaca dengan penuh, dengan sempurna, sehingga mereka pun tertanya-tanya apakah mereka patut rukuk bersama imam atau teruskan baca Fatihah. Ini juga telah pun saya buat video yang berasingan untuk menjelaskannya, link di bahagian description. Kemudian ada juga yang tidak menghadiri solat berjamaah kerana ada kalanya imam pula membaca dengan bacaan yang panjang sementara mereka ada sesuatu urusan ataupun hajat. Sebagai contoh, sekarang ini di hujung Ogos, subuh di kawasan Shah Alam ini masuk pukul 6.02 pagi. Dan kalau azannya 6.02, katakanlah iqamatnya 15 minit kemudian, kena pula Jumaat pagi di mana imam hendak membaca surah As-Sajdah. Padahal membaca surah As-Sajdah itu bukanlah wajib pada setiap solat subuh hari Jumaat. Ia memang sunnah tetapi bukanlah wajib. Termasuk dengan sunnah juga ialah memerhatikan keadaan makmum. Khasnya di kalangan mereka ada orang-orang yang memiliki hajat. Jadi perkara ini juga menyebabkan sebahagian orang tidak pergi solat subuh berjemaah pada Jumaat pagi kerana mereka memiliki kekangan masa untuk bergerak ke pejabat. Sebab kalau kita duduk di Lembah Kelang ini, nak keluar rumah untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas mestilah sebelum 6.30. Kalau keluar selepas 6.30 tu, keluar rumah lepas tu tak gerak dah traffic jam dah. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan di kalangan orang ramai ada yang tahu tentang keutamaan solat berjemaah. Mereka sendiri berkeinginan untuk solat berjemaah, tetapi disebabkan imam yang tidak tahu perkara-perkara yang dianjurkan, yang disunatkan dalam solat berjemaah, imam itu menyebabkan makmum turn off ataupun tidak berminat untuk pergi solat berjemaah. Sama ada macam saya kata, imam itu laju sangat atau imam itu slow sangat. Dan tidak kedikalan juga sebahagian orang ada yang sampai lewat ke solat berjemaah dan mereka menjadi makmum masbuk. Kemudiannya imam pula apabila telah selesai solat
berzikir dengan begitu kuat sehingga mengganggu makmum yang sedang solat, ya. Melaksanakan solat itu wajib, sementara zikir itu adalah sunat. Tidak perlu dikuatkan zikir itu sehingga mengganggu makmum masbuk, ya. Jadi perkara ini telah pun saya utarakan, telah pun saya tegur dan kritik dalam video-video sebelum ini. Dalam video kali ini saya ingin menerangkan pula bagaimana dalam mazhab Asy-Syafi'i sebenarnya disyaratkan, bukan disyaratkan, disunnahkan bahawa yang paling layak menjadi imam ialah orang yang paling mengetahui hukum-hukum fiqh serta adab-adabnya dalam peranannya sebagai seorang imam. Okey, ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, sebab apabila seseorang itu menjadi imam, apatah lagi apabila dia digaji. Okey, dia dibayar gaji untuk menjadi seorang imam, dia sepatutnya memiliki ilmu tentang peranan dia sebagai seorang imam. Tidak cukup dengan membaca secara fasih dan suara yang merdu sahaja. Dia juga perlu mengetahui hukum-hukum fiqh. Bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengetahui hukum-hukum fiqh itu diprioritikan, diutamakan di atas bacaan yang fasih dan juga lancar, ya. Okey, bagi menerangkan perkara ini, saya merujuk kepada kitab yang lazim saya rujuk, iaitu kitab Al-Mu'tamadu fil Fiqh Asy-Syafi'i oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ini rujukan yang saya biasa guna apabila membaca pandangan-pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apabila membicarakan tentang imam solat, okey, sebelum itu, okey, video ini kalau ada yang tertanya-tanya, saya buat rakaman terlebih dahulu menggunakan drone, dan kemudian sekarang ini di rumah baru saya masukkan suara, baru saya rakam suara. Itu yang membolehkan saya membaca kitab ini sambil adanya video drone ni. Bukanlah saya ni sambil main drone boleh baca kitab pula, ya. Okey, jadi mula-mula rakaman visual sahaja, audio saya masukkan kemudian. Audio saya masukkan sambil membaca kitab ini, ya. Baik, jadi saya sedang merujuk kepada kitab Al-Muqtamad fi Fiqh Asy-Syafi'i. Muqtamad maksudnya pandangan-pandangan yang final, yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apabila membicarakan tentang ciri-ciri seorang imam, karakteristik seorang imam, ada ciri-ciri yang wajib. Sebagai contoh, imam itu hendaklah solatnya sah. Jangan pula imam itu jadi memimpin solat padahal dia dalam keadaan hadas kecil tak ambil wudu, ataupun dalam keadaan hadas besar dia tidak mandi wajib. Yang ini sama-sama maklumlah. Okey. Jadi imam pula jika untuk solat orang-orang lelaki, hendaklah dia seorang lelaki. Okey. Maknanya imam bukan seorang perempuan jika makmumnya lelaki. Okey. Jadi ada perkara-perkara yang merupakan syarat wajib, dan kemudian kita masukkan pula dalam bab syarat-syarat yang disunnahkan bagi seorang imam. Okey, saya baca, ya. Okay, sebelum itu, ini adalah edisi terjemahan Indonesia. Jadi ada beberapa perkataan yang bahasa Indonesia lah. Okay, saya bacakan. Okay. Jadi Syekh Muhammad Az-Zuhaili menerangkan, apabila syarat-syarat di atas, yang ini syarat-syarat wajib itu telah ada pada diri seorang imam, keimamannya itu sah. Akan tetapi terdapat tingkatan untuk mempersilakan seseorang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji pada dirinya serta sifat-sifat yang disunnahkan agar solat menjadi lebih sempurna dan lebih utama, serta tujuan agung dari solat berjemaah itu tercipta ataupun tercapai. Ini yang saya masukkan. Kita nak imam yang bukan sekadar sah solatnya, tetapi kita juga nak imam yang yang mengetahui adab-adabnya sebagai seorang imam, sehingga makmum pun selesa untuk solat bersamanya. Mereka pun bergembira untuk datang menghadiri solat berjamaah. Okey, mereka tak turn off from coming over, sama ada kerana imam itu laju sangat atau perlahan sangat atau mengganggu mereka untuk solat, ya. Okey, saya sambung. Di antara sifat itu ialah fiqih, bacaan, wara', usia, keturunan dan hijrah. Okey, syarat yang pertama yang disunnahkan bagi seorang imam ialah
mendahulukan yang afqah, yang ini orang yang lebih mengerti tentang hukum fiqh berkaitan dengan solat, dan yang aqra, yang ini yang paling pandai atau fasih membaca Al-Quran. Okay? Seseorang yang lebih mengerti tentang hukum fiqh, itulah yang diprioritaskan untuk menjadi imam daripada yang pandai atau fasih di dalam membaca Al-Quran. Okey, saya ulangi ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, seseorang yang lebih mengerti tentang hukum-hukum fiqh. Hukum fiqh ni bukan semua hukum, tetapi hukum yang berkaitan dengan peranannya sebagai seorang imam. Orang seperti inilah yang diberi prioriti, diberi keutamaan untuk menjadi imam. Okey, berbanding seseorang yang pandai atau fasih di dalam membaca Al-Quran. Okey, ini kerana kebutuhan ataupun keperluan akan pengetahuan hukum fiqh ketika solat itu lebih penting daripada pandai membaca Al-Quran. Kerana kewajipan membaca surah Al-Fatihah ketika solat itu terbatas. Adapun hukum-hukum fiqh dan hal-hal yang kadang terjadi ketika solat, sebagai contoh, saya tambah sebagai contoh rakaat terlebih, jadi 5 rakaat ke rakaat terkurang, jadi 3 rakaat ke, kan, apa patut nak buat. Keperluan mengetahui hukum-hukumnya tidak terbatas. Kadang ketika solat terjadi sesuatu yang memerlukan ijtihad. Selain itu, Nabi SAW telah memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikan baginda mengimami kaum muslimin daripada yang lainnya, yang daripada sahabat-sahabat yang lain yang bacaan Al-Quran mereka itu lebih fasih dan lebih hafal, seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal serta Abu Zaid. Mereka semua dari kalangan Ansar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, jadi di sini pengarang menerangkan bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i, antara hujah mereka kenapa orang yang mengetahui hukum diutamakan di atas orang yang fasih dan lebih menghafal Al-Quran, ialah sebagaimana Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk menggantikan baginda menjadi imam solat, padahal pada masa itu terdapat para sahabat yang lebih fasih dan lebih hafal Al-Quran, seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal dan lain-lainnya. Okey, saya sambung ya. Solat agar dia sah, dia memerlukan bacaan yang benar dan pemahaman fikih yang besar tentang solat itu sendiri. Dengan demikian, orang yang memiliki kedua-duanya yang diprioritaskan menjadi imam daripada yang lain. Okey, kalau seseorang itu, okey, penjelasan saya, jika seseorang itu dia memiliki kedua-duanya, dia memiliki pengetahuan dalam hukum-hukum fiqh, dan pada waktu yang sama dia memiliki bacaan yang bagus, hafalan yang bagus, orang ini menjadi prioriti yang utama. Kalau tak ada, okey, saya sambung. Kemudian dipilih orang yang paling mengerti, paling memahami hukum fiqh di antara keduanya. Okey, di samping telah ditetapkan di dalam hadis yang mulia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, okey, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di mana baginda bersabda, iza kanu salasatan fal ya ammahum ahaduhum fa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Apabila kalian bertiga, maka hendaklah salah seorang menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling aqra', yang ini paling bagus bacaannya, paling bagus hafalannya ya. Okey, berdasarkan hadis ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi pertama umat Islam, di antara mereka ada yang memahami hukum-hukum Islam dan pandai membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran pasti memahami hukum Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak membaca ataupun melepasi
10 ayat dari Al-Quran, hinggalah kami mengetahui perintah yang terdapat pada ayat itu, larangannya dan hukum-hukumnya. Okey, di sini diterangkan bahawa memang terdapat hadis bahawa orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling aqra'. Aqra' maksudnya di sini orang yang paling pandai, paling fasih dan paling bagus hafalannya. Cumanya pada zaman para sahabat dan generasi pertama umat Islam, apabila mereka itu orang yang paling aqra', mereka jugalah orang-orang yang paling mengetahui hukum-hukum fiqh. Sebab mereka ini bukan sekadar baca Al-Quran, bukan sekadar hafal Al-Quran, tetapi mereka juga mengetahui perintah, larangan dan hukum hakam berkaitan dengan ayat yang mereka baca itu. Jadi di sini Imam Asy-Syafi'i hendak menerangkan, sekali lagi saya ulangi, meskipun terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bahawa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan, paling bagus hafalan, hendaklah dibezakan bahawa pada zaman itu, pada zaman para sahabat dan generasi pertama umat Islam, apabila mereka itu menghafal Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, mereka juga mengetahui hukum-hukum, perintah larangan, hukum-hukum fiqh yang terdapat dalam Al-Quran itu. Mereka bukan semata-mata membaca sahaja tanpa mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Okey. Dengan demikian, yang dimasukkan dengan aqra' di sini ialah yang paling mengerti tentang Al-Quran. Okey. Apabila makmumnya semua sama dalam pemahaman Al-Quran, pilihlah orang yang lebih memahami sunnah. Sehingga maksud dari hadis ini, Al-Aqra' ialah yang lebih memahami Al-Quran daripada yang lainnya. Setelah itu, dahulukan orang yang paling baik dan bagus bacaan Al-Quran daripada yang lain. Jadi sekali lagi ditekankan ya, orang yang paling memahami ataupun dalam hal ini memahami hukum hakam berkaitan dengan ayat Quran tersebut, itulah yang lebih patut diberi prioriti. Okay. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Okey, hadis ini dalam Sahih Muslim nombor 673. Okey, nombor 673. Okey, yang berbunyi, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillahi wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa'an falya ummahum aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an falya ummahum akbaruhum sinnan. Okey, alright. Yang bermaksud yang paling berhak menjadi imam sebuah kaum adalah yang paling aqra'. Okey, paling aqra' ini dibaca biasanya orang yang paling bagus bacaan, orang yang paling hafal. Tetapi sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i dan tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, apabila dimasukkan dengan paling aqra', mereka itu juga automatik adalah yang paling afqah, orang yang paling memahami hukum-hukum fiqh. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka ini membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bukan sekadar bacaan dan hafalan semata-mata, tetapi mereka juga memahami hukum-hukum fiqh yang terdapat di dalamnya. Okey. Apabila hafalan, sambung hadis tadi terjemahannya, apabila hafalan Al-Quran mereka sama, maka orang yang paling dahulu berhijrah. Apabila ketika hijrah mereka sama, maka yang paling tua di antara mereka, ya, hadis Sahih Muslim. Okey, nombor 673. Jika penomboran lain hadis nombor 1079. Di sini saya ingin tambah ada satu lafaz lain yang lebih masyhur sebenarnya. Okey, hadis nombor 673 juga, tapi yang sebelum itu, hadis nombor 1078, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, sekejap.
Okey, baginda bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Okey. Jadi baginda bersabda, yang paling berhak untuk menjadi imam kata satu kaum adalah orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Jika dalam hal ini semuanya sama saja, maka orang yang paling tahu tentang sunnah. Jika semua ini sama sahaja, maka orang yang paling terlebih dahulu berhijrah. Dan jika semua ini sama saja, maka yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling awal memeluk Islam. Okey. Jadi sekali lagi saya tekankan bahawa apabila Rasulullah SAW bersabda yang paling berhak menjadi imam adalah mereka yang paling aqra, paling bagus, paling banyak hafalan Al-Quran. Dia bukanlah semata-mata hafalan atau bacaan, tetapi mereka ini juga adalah orang-orang yang memahami hukum hakam, perintah larangan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi perkara ini saya bacakan untuk menerangkan bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita di Malaysia mazhab Asy-Syafi'i, kita di Malaysia lazim melaung-laungkan bahawa kita mazhab Asy-Syafi'i. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri, setelah dibicarakan tentang syarat-syarat sah, syarat-syarat wajib seorang imam, yang ini sama-sama kita tahulah, dia tu solat dia sendiri itu sah, dia itu seorang lelaki. Kalau makmum semua perempuan, boleh jadi perempuan. Okey, boleh ada imam perempuan. Tapi kalau makmum lelaki atau makmum lelaki dan perempuan, maka imam hendaklah menjadi lelaki. Syarat wajib yang lain, imam itu tidaklah pula mengikuti imam yang lain. Bukan imam okey, yang ini memang tak berlaku lah, saja memang diperbincangkan ya. Kemudiannya ada syarat-syarat yang disunnahkan bagi seorang imam. Kenapa ada syarat-syarat ini? Saya bacakan sekali lagi supaya solat menjadi lebih sempurna, lebih utama, serta tujuan agung dari solat berjemaah itu tercipta. Jadi yang ini yang saya nak tekankan tu, bagi seseorang itu apabila dia menjadi seorang imam, apatah lagi imam yang dilantik, imam yang dibayar gaji, dia sepatutnya mengetahui adab-adab, hukum-hukum, bukan semua hukum agama, bukan semua adab, tetapi paling-paling kurang hukum-hukum, adab-adab, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan peranannya sebagai seorang imam, supaya makmumnya selesa solat bersama dengannya dan bukanlah menjadi satu fitnah. Maksud fitnah di sini ialah makmum merasa tak selesa sehingga mereka tidak mahu menghadiri solat berjemaah. Okey, sebagaimana yang telah saya katakan sebelum ini, saya mendapat maklum balas bahawa di kalangan para penonton yang menonton video-video saya tentang keutamaan solat berjamaah, mereka kata, ya, kami sedia maklum, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu mereka keberatan untuk menghadiri solat berjamaah kerana tak seronok hendak solat, imam terlalu laju sehingga mereka terkejar-kejar, ataupun imam terlalu cepat membaca surah Al-Fatihah sehingga mereka sendiri tertanya-tanya, aku ni nak rukuk juga ke atau habiskan pada Al-Fatihah itu. Okey, dan ada juga imam yang terlalu panjang bacaannya sehingga di kalangan mereka ada yang ada urusan, ada yang ada hajat, tidak dapat menghadiri solat berjemaah tersebut. Mereka tetap solat tetapi solat secara bersendirian. Okey, kemudiannya kita ada juga makmum masbuk yang terganggu solatnya disebabkan imam berzikir selepas solatnya. Sebab satu contoh, tuan-tuan puan-puan perhati tak di masjid atau surau masing-masing, setelah imam selesai solat, apakah dia berpusing untuk menghadap makmum? Kalau dia berpusing menghadap makmum, dia akan tahu makmum itu ada makmum masbuk ataupun tidak. Jika dia tidak berpusing, itu yang dia zikir syok sendiri saja. Jadi moga-moga apa yang saya bacakan ini dapat menjadi iktibar agar para imam kita menjadi orang-orang yang berilmu dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang imam.
Okey, sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.